Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kamu boleh tengok untuk hari ini 2.4 pengurusan harian. Masih lagi lah. Ini ke topik terakhir lah. Okay, subtopik hari ini 2.4.4 menghitung penyata untung rugi, pulangan modal dan titik pulangan modal berdasarkan rekod keuangan. So hari ini kita akan tengok berkaitan dengan rekod keuangan ataupun rekod belanjawan tanaman. Okey. Okey. First tengok adalah maksud belanjawan. Belanjawan ladang. Apa dia belanjawan ladang? Tahu kan belanjawan? Okey, belanjawan ladang ni dia adalah satu rancangan untuk menggunakan sumber pengeluaran yang terhad. Kenapa kita nak gunakan sumber pengeluaran yang terhad? Okey, kita merancang untuk kita guna satu sumber yang sumber pengeluaran yang terhad untuk apa? Okey, supaya bidang usaha yang kita ceburi itu akan dapat keuntungan. Kita kena buat seminimum yang mungkin sebenarnya. Jangan belanja berlebih-lebih, jangan buat keluar modal yang berlebih-lebih, jangan macam kita akan survey, kita akan ambil, kita nak beli sesuatu untuk kegunaan kita punya perusahaan tu, mesti kita buat survey dulu, kita minta quotation, kita cari yang paling harga dia paling minimum. Untuk apa? Untuk ni lah, supaya kita dapat keuntungan. Sebab kadang-kadang bila kita pergi beli barang, contoh kalau kata kita nak menternak ayam, kamu nak cari dedak makanan ayam tu, sometimes walaupun banyak di pasaran, harga dia berbeza-beza. So kita kena pandai carilah, kita cari yang paling harga dia paling rendah, kualiti dia sama. Okey. Faham? So kita akan dapatlah keuntungan yang lebih ataupun yang maksimum. Okey. Dan selain daripada tu, belanjawan ni juga kita dia adalah satu perancangan. Okey, perancangan di mana dia nak menunjukkan dalam belanjawan kamu tu tidak ada rancangan perbelanjaan, rancangan pendapatan yang bakal kita dapat. Okey, kita juga akan nampak dekat dalam belanjawan kita tu ada keuntungan akan kita dapat dan juga pulangan setiap ringgit. Perbelanjaan tahu kan, maksudnya benda apa yang kita beli. Kita boleh nampak dalam kita punya rekod tu. Kita nampak apa kita beli, apa kita. Contoh dia macam ni lah. Contoh mudah yang saya buat dekat kamu. Contoh mudah. Kalau kamu pernah nampak lah. Kamu tahu every month, setiap bulan akan sampai bil. Kalau mak kamu jenis orang yang orang yang suka merekod, so dia akan rekod setiap belanjawan yang dia buat. Okey, contoh kalau mak kamu tak bekerja, so ayah kamu bagi duit supaya ayah kamu tak argue dengan dia guna duit tu untuk apa, so dia akan buat list. Betul tak? Dia akan rekod dia punya perbelanjaan for month. Contohlah untuk sebulan. So dia akan tulis lah. Okey, dia beli duit ayah kamu bagi kat mak kamu katalah sebulan 1,000. So apa yang dia buat? So dia akan list down dalam dia punya record dia. Dia adalah buku kira-kira 55 dia ke. Okey. So dekat situ lah akan masuk semua. So dia akan ambil, dia akan simpan rekod perbelanjaan. Dia beli ikan ke rempah ke. Okay, faham benda tu kan? Itu perbelanjaan maksudnya. Perbelanjaan kita simpan. Resit-resit semua kita simpan dalam kita punya rekod belanjawan tu. Kemudian pendapatan. Pendapatan maksudnya kita dapat tuai hasil ataupun kita jual kita punya ayam. Kita kutip lah. Kita boleh dapat. Ini semua ni kita panggil baru perancangan tau. Perancangan yang kita buat dalam belanjawan kita tu. Dalam rekod belanjawan kita. Okey, kemudian bila dah ada pendapatan, bila ada perbelanjaan, kita boleh dapatlah keuntungan dia. Kita boleh tahu berapa keuntungan dia. Okey, kemudian pulangan setiap ringgit. Bila ada hasil dan ada pula keuntungan, ada perbelanjaan, ada pendapatan, so kamu boleh dapatlah berapa pulangan setiap ringgit. Maksud pulangan setiap ringgit ni apa? Apa maksud dia? Pulangan setiap ringgit. Maksudnya, setiap ringgit yang kamu laburkan, berapa kamu akan dapat balik?
Okay, ni kalau kata kamu buat kira-kira nanti ni, kamu kira, okay, pulangan setiap ringgit ni, formula dia ambil anggaran pendapatan, kita bahagi dengan perbelanjaan. Okay, pendapatan tadi kita bahagi dengan perbelanjaan, so kita akan dapat pulangan setiap ringgit. Dia dalam RM sebenarnya. Contoh dia akan dapat, katalah, kalau kata kamu bahagi pendapatan, bahagi dengan perbelanjaan tu, kamu dapat RM2.08. Contoh saya bagi ya. RM 2.08. Maksud dia, RM1 kamu labur, kamu dapat balik RM2.08. Maksudnya kamu untung dekat dalam tu adalah RM1.08. Faham Okay, tak apa, nanti kita akan pisah satu itu. Okey. Kemudian kita tengok pula apa faedah pengurusan rekod belanjawan ni. Okey, apa faedah dia? Faedah ni kebaikan lah kan. Okey. Okey, yang pertama ambil kat sini lah. Kita ambil yang ni lah, membuat, of course lah, membuat perkiraan yang lebih sistematik. Macam saya cakap tadi lah, maksudnya ada rekod. Mengawal keuangan bidang usaha. Kita boleh tahu, kita boleh kontrol. Okey, kita boleh kontrol. Sebab tu kita kena ada belanjawan. Mengelakkan sesuatu perkara penting tertinggal. Okey, boleh terjemah sendiri kot. Mengelak sesuatu perkara penting yang tertinggal. Maksudnya, dah semua kita rekod, mestilah kita ada bukti. Kalau orang main nak argue dengan kita, orang nak kata kat dia, oh, hang tak bayar lagi ni, hang ambil saja barang itu, hang tak bayar lagi. So, kita ada rekod, kita boleh buat keluar. Ada bukti-bukti lah maksudnya. Sebab tu kita simpan. Dia lebih kepada macam rekod belanjawan ni, macam bukti-bukti pembelian, apa semua tu. Menganggap kesan sesuatu teknologi. Okey, menganggap kesan sesuatu teknologi ni maksudnya dia dapat membantu peladang untuk kita pilih teknologi yang mana yang sesuai dengan tanaman kita. Okay, kemudian mengurangkan risiko kerugian sebab kita dah buat satu perkiraan yang sistematik, so kita tahu bila kita nak rugi dan kita ada standby money, mesti ada dalam tu, mesti kita rekod kan. Okay, yang terakhir adalah membuat perbandingan antara beberapa jenis bakal ternakan. Okay, kita boleh carilah, maksudnya kita boleh nampak daripada hasil yang kita dapat, pendapatan hasil kita tu, kita boleh buat perbandingan sebenarnya. Okay, ayam batch mana yang dapat keuntungan lebih. So, kita boleh repeat order anak ayam daripada pengeluar tu. Okay, faham kan? Benda ni simple je ni, faedah dia simple je, mudah diingat. Okey, kemudian ini adalah maklumat yang penting lah yang perlu ada dalam kita punya belanjawan kita tu. Dalam rekod belanjawan kita ni lebih kurang macam buku kira-kira tau. Buku keluar masuk semua tu. Lebih kurang macam tu lah. Nanti kamu akan tengok dia punya format semua. Okey, maklumat yang penting untuk menyediakan belanjawan yang pertama adalah harga pasaran beberapa hasil, sumber pengeluaran yang ada, kos sumber pengeluaran. Okey, dan apa dia yang kat sini, dia pecah balik kepada 4 untuk sumber pengeluaran yang ada. Sumber pengeluaran yang ada maksudnya kita mesti kena ada, kita kena ada tanah, kita kena ada pekerja, ini sumber yang kita perlu ada. Tanah, pekerja, modal, ini yang paling penting, dan juga pengurusan. Mesti ada orang yang pandai mengurus. Mesti tahu pengurusan dia. Kalau kamu tak tahu pengurusan, kamu jangan pandai-pandai nak buat bisnes. Nanti dia akan jadi cacar marba, orang kata. Benda tu akan merugikan, dia tak menguntungkan. Jadi kena ada ilmu lah, pengurusan yang paling penting. Okey, tak, kalau ada ilmu saja, pandai mengurus, tak ada modal pun tak boleh. Okey, dah ada modal, dah ada pengurusan, dah ada orang nak boleh urus apa semua, tak ada pekerja pun tak boleh. Okey, patah kaki juga. Dah ada pekerja, dah ada semua, tiba-tiba tempat tak ada, tanah tak jumpa, nak bela macam mana kan? Tanah tak ada, so kena ada. So 4 benda ni dulu yang 4 sumber ni wajib ada dulu. Okey, kita kena buat mula-mula belanjawan ladang kita nak kena buat yang ni, kita kena tahu. Kita kena tahu harga pasaran beberapa hasil. Maksudnya kita kena tengok macam mana kalau kata kita nak harga pasaran ni, maksudnya harga pasaran bahan mentah kita, okey, anak ayam kita yang kita baru nak beli kan. Lepas tu kita kena fikir juga kita nak buat kos untuk pembinaan bangunan. Okey, faham tak? Itu semua dah masuk dalam kita punya perancangan belanjawan tu.
Hai, kalau kamu nak buat bisnes lah, kamu mesti plan dulu. Kamu nak perbaik motor kamu pun kamu akan plan dulu kan. Apa benda yang kamu kena beli. Berapa bajet yang kamu kena ada. Cukup tak bajet tu? Kalau tak cukup apa kamu buat? Kamu akan pergi cari kerja. Betul tak? Macam tu juga kita yang buat ni. Kalau katalah ni, dia ambil kos sumber pengeluaran ni. Maksudnya kalau katalah, kata tengok buat semua dapat bajet. Bajet kita ada modal tak cukup. Mana nak cari bajet tu? Okey, kita akan carilah tempat. Kita pergi jabatan, kita pergi bank pertanian, kita buat loan. Faham? Okey, itu maksud dia. Kalau kita kena tahu lah, kita kena set daripada awal. So, benda tu semua akan ada dalam belanjawan kita. Daripada perancangan awal tu, kita dah set dah buat belanjawan sampai nanti ni, kita dah berjaya. Nanti ni memang semua benda tu ada dalam rekod belanjawan kita. Berapa tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dia tahun pertama tu tetap ada. Sepatutnya lah kita kena simpan rekod tu. Masalah yang berlaku lah ni, orang tak simpan. Bila tak simpan, dia jadi masalah lah nanti. Biar simpan pun 20 tahun pun bukan nak jadi apa kan. Tapi kadang-kadang orang akan mansuhkan untuk tempoh 5 tahun, dia akan mansuhkan. Kalau tidak banyak data rekod data tu. Ikutlah, itu terpulang pada pengurusan lah. Itu kita back pada pengurusan balik. Okay. Alright. Seterusnya. Okay, kata kamu menternak 200 ekor ayam. Kamu ternak 200 ekor ayam. Berat seekor ayam purata kita ambil masa kita nak jual. Katalah berat dia adalah 1. Kita ambil 1.2 dah lah. No? 1.2. So, kita akan darab dengan berapa? 200 ekor. Buruknya. Okey, 200 ekor. Okey, kita darab dengan 200 ekor. So, kita akan dapatlah dia punya anggaran, apa nama panggil? Anggaran apa? Berat dia. Anggaran berat dia adalah 2,240. Betul tak? 2,400. 2,400 ni apa? kg lah. Betul je lah. Okey, anggaran betul ikut ke 240. Tak apalah, saya bagi contoh je ni. Okey. Okey, bencinya. Sorry tulisan buruk. Okey. 240 kg. So, 240 kg ni kita akan darab pula dengan harga seunit. Kamu darab dengan harga seunit, katalah sekilo RM3 ataupun sekilo, macam kalau dekat Tesco, sekilo RM7. Sekilo RM7. So, dapatlah dia punya kuantiti pendapatan dia tu berapa. Sebab tu, tadi dia dah abang kat kamu, masa kamu nak buat belanjawan ni, kamu kena tahu harga pasaran. So, harga pasaran tu back pada yang ni lah ni. Ni yang ni. Ni, harga seunit ni. Okey, so kita tahu. Kadang-kadang ini kita tak mula lagi tau kita punya perniagaan, tapi kita buat belanjawan awal dulu. So, kita dah dapat anggaran pendapatan. Katalah hari yang kita dah buat tu, harga dia meningkat. So, akan ada lebih keuntungan lah. Okey, faham kan? Ini contoh saya bagi tahu contoh. Okey, kemudian anggaran kos. Anggaran kos ni dia ada kos, kita ada kos berubah dan kos tetap. Okey, apa yang dimaksudkan kos berubah? Nanti kita tengok apa yang masukkan kos tetap. Okey, dia akan tambah. Maksudnya sebenarnya, apa saja benda yang kita beli itu dikira anggaran kos. Kos maksudnya apa? Kos maksudnya perbelanjaan kita lah. Faham tak? Perbelanjaan kita lah. Okey, kemudian kita ada kos luar jangka. Kos luar jangka ni apa? 10%. Okey, apa dia kos luar jangka? Kita tengok. Okey, ini formula dia. Anggaran kos luar jangka selalunya dia akan letak 10%. Tapi ikut sebenarnya kamu nak letak berapa. Tapi kamu, kalau kita nak belajar ni, kalau macam kamu ada company, kamu ikutlah kamu nak letak berapa. Nak letak 50% pun tak apa. Tak kisah. Sebab apa? Apa anggaran kos, apa dia kos luar jangka nanti saya akan terang lah. Okey, sekejap lagi kita akan pergi tengok slide seterusnya lah. Okey, so yang ni kamu tengok ini dulu. Ini formula dia bagi. Okey, anggaran kos luar jangka, selalunya dalam soalan dia akan bagi 10% sahaja. Tapi kamu kena alert lah. Sometimes dia akan letak juga 5%. Okey, kemudian anggaran perbelanjaan. Anggaran perbelanjaan maksudnya, okey, belanja. Semua kos. Kamu campurlah ketiga-tiga kos ni. Nampak tak? Anggaran kos, okey dia ambil kos. Anggaran kos tadi kan kos berubah, kos tetap tambah dengan anggaran kos luar jangka. Okey, ketiga-tiga tu dia jadi perbelanjaan. Okey, kemudian macam mana nak kira keuntungan? Alah, keuntungan ni standard sangat ni. Okey,
dah ada pendapatan, tolak dengan perbelanjaan. Kita dapatlah dia punya keuntungan. Betul tak? Okey, kemudian pulangan modal. Pulangan modal ni apa? Pulangan modal ni anggaran pendapatan, dia ambil pusing kot ni je. Anggaran pendapatan bahagi dengan anggaran perbelanjaan. Okey, itu anggaran pendapatan bahagi anggaran perbelanjaan. Kita dapat pulangan modal. Pulangan modal ni yang tadi ni setiap ringgit yang kita laburkan. Okey, kemudian bukan setiap ringgit tu titik pulangan modal. Sorry. Okey, titik pulangan modal, anggaran perbelanjaan. Anggaran perbelanjaan kamu ambil ni, anggaran perbelanjaan tadi. Okey, kita bahagi dengan kuantiti hasil. Ni 2,400 tadi ni. Kuantiti hasil. Kat titik pulangan modal ni selalu orang buat salah. Orang akan letak pendapatan. Salah. Korang akan ambil perbelanjaan bahagi pendapatan selalunya lah. So, saya harap kamu alert. Alright. Ini wajib ada dalam kamu punya belanjawan. Ni format dia lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 benda ni kena ada. Okey, 7 benda ni kena ada dalam kamu punya rekod belanjawan. Okay, nanti saya akan tunjuk. Jangan risau. Sebenarnya dalam soalan, dalam kita punya modul tu ada dah tu kamu. Kalau siapa yang dah buka modul saya tadi ni, yang saya share tu dalam bentuk PDF tu, kamu dah nampak lah. Okey. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Okey. Ini saya nak cakap tadi. Kos berubah. Apa maksud kos berubah? Okey. Kos berubah, kos yang berubah secara langsung dengan tingkat output. Maksudnya harga dia tak tetap. Okey. Contoh macam biji benih. Tak tetap kan? Dia berubah-ubah. Bil elektrik itu tak tetap. Bulan ni mungkin RM60, bulan depan mungkin RM70. Bulan sekali lagi naik pada bulan sekali lagi ada diskaun. So benda tu kos berubah kita panggil. Macam juga dengan nama apa tu kita panggil? Biji benih. Biji benih taklah kali ni dedak. Dedak pun vitamin anak ayam itu semua akan berubah. Okey, kos tetap ni apa? Bayaran terhadap penggunaan input tetap. Maksudnya kita bayar pada benda yang tetap. Contoh macam sewa tanah. Sewa tanah ni jarang nak berubah dalam setiap bulan dok. Dia tak berubah. Okey. Kemudian macam bayaran gaji pekerja pun upah. Okey, dia ada dua orang. Bayaran gaji, kalau gaji dia kos tetap. Tapi kalau kata upah pekerja kos berubah. Sama lah cikgu, tak sama. Sebab apa? Bila kita upah pekerja, gaji ni maksudnya dia tetap tau, dia bekerja tetap. Setiap bulan kita bayar yang tu. Ataupun setiap tahun dia akan berubah. Dia tak akan ubah tahunan. Bulanan tak berubah. Okey? Tahun je. Bulanan dia tak akan berubah selalunya. Tahun pun kadang-kadang tak ada. Orang pun lambat juga dia naik gaji selalunya. Okey. Macam upah ni kadang-kadang, katalah hari ni kita dapat macam hari raya kan banyak ayam nak kena sembelih kan, pengeluaran banyak. Jadi kita akan panggil orang tolong backup. So untuk bulan tu saja sebenarnya kos upah dia tu. Bulan depan nanti bila dah habis raya kita tak guna dah. So tak pakai dah kos upah tu. Okay, faham tak? Maksudnya dia akan, sebab tu dia masuk kos berubah. Okey, kemudian kos luar jangka. Kos luar jangka ni maksudnya ini yang saya sebut tadi ni, yang apa 10% tu. Okey, perbelanjaan tambahan selain daripada perbelanjaan jangkaan yang perlu ditanggung. Hak ni selalunya kita akan ambil untuk kita buat sekiranya berlaku bencana ke ataupun bumbung rosak ke, bumbung rebang rosak ke. Sebab benda tu tak tahu kan, tiba-tiba berlaku, so kita boleh guna duit kos luar jangka ni. Okey, kos luar jangka ni maksudnya kalau katalah kamu punya perbelanjaan tadi ni, perbelanjaan kamu RM100. Contoh saya ambil contoh yang ni tau. Kata saya nak bagi kamu senang faham. Katalah kamu ambil perbelanjaan kamu, kita letak kamu belanja, tadi kamu beli barang, kos berubah campur dengan kos tetap, kamu beli dalam RM10,000. Contoh saya bagi RM10,000. So RM10,000 tu adalah kos anggaran kos. Okey, kos berubah campur dengan kos tetap. Kemudian kos luar jangka kamu berapa? Kos luar jangka kamu 10% daripada RM10,000. So kita dapat RM1,000. RM1,000 tu kita just ambil daripada pendapatan kita tadi ni. Kita ambil RM10,000 tu untuk kita buat backup sebenarnya. Backup dan kita simpan duit tu tak guna. RM1,000 tu daripada daripada
pendapatan kita lah maksudnya. So kita simpan dalam tu, sebab tu kita campur-campur semua jadi kos berbelanja. Kita letak dalam kos belanja. Walau kita tak guna pun duit tu, faham tak? Kita kos luar jangkau ni dia masuk bawah anggaran perbelanjaan. Tapi kita tak guna pun duit tu. 1,000 tu tak guna, tapi kita ambil maksudnya macam dia duit backup, duit kita simpan. Sekiranya berlaku katalah tiba-tiba je bulan ni angin kuat, bumbung tercabut. So kita kenalah baiki bumbung tu kan. So kita ambil duit kos luar jangkau lah. Kos luar jangkau ni tak digunakan setiap bulan, tapi kita akan simpan dia setiap bulan. Faham tak? Kita simpan dia setiap bulan, tapi tak mungkin kita akan guna dia untuk setiap bulan. Mungkin 1 tahun sekali, mungkin 2 tahun sekali, mungkin 4 tahun sekali. Sebab bila berlaku benda bencana je lah, baru kita guna duit tu. Kalau tidak, dia stay duduk dalam tu lah. Duduk dalam kita punya aset lah kira dia jadi macam tak digunakan. Okay. Kita boleh lah rolling nanti nak pakai yang tu model ke. Yang ni lah juga kalau kata ada setengah company kadang-kadang tu tengok boleh buat cabutan betuah lah, pergi umrah lah apa kan. Macam 4 tahun tak guna duit kos luar jangkau mereka tu. Kan tak ada bencana alam langsung, boleh lah mereka nak bagi reward-reward juga. Kat pekerja kan. Sebab tu masa yang hari tu ni, kenapa orang kat Cameron Highland tu masa zaman PKP kita hari tu ni terlepas, yang mereka buang sayur berlambak-lambak kan. Memang mereka marah, tapi sebenarnya mereka dah dapat keuntungan dah. Mereka dah ada dah tu, sebab tu mereka boleh buang je. Mereka tak bagi pun ke orang, mereka buang je. Sebab mereka dah boleh rolling model mereka sebenarnya. Mereka tak ada kesan apa-apa pun. Okay. Dengan bantuan lagi orang bagi kan. So tak ada masalah sebenarnya. Tak ada isu pun. Saja je mereka nak riuh rendah supaya jadi meriah kan. Okay. Ya. Okey, kemudian pulangan modal. Pulangan modal pendapatan yang diperolehi daripada setiap ringgit, nilai ringgit yang dilaburkan. Yang ni yang saya sebut tadi ni. Kita melabur RM1, berapa ringgit kita dapat balik. Okey, pulangan modal. Nama dia pulangan modal ataupun PSRL. Pulangan setiap ringgit yang dilaburkan. Kita bayar kat dia, kita buat keluar modal RM1, kita dapat balik RM2.8. Jadi kalau dapat RM2.8 maksudnya 1.08 tu adalah kita boleh anggap dia sebagai keuntungan lah kan. Kita dapat balik duit kita. Okey, kemudian titik pulangan modal. Apa tu titik pulangan modal? Titik pulangan modal adalah harga minima setiap kuantiti hasil yang dijual. Okey, ini yang penting ni. Titik pulangan modal ni dia adalah anggaran perbelanjaan bahagi dengan kuantiti hasil. Kita dapat yang ni, kita boleh tahu harga minimum yang kita boleh jual ke orang. Sebab tu kalau kamu beli ke orang, beli barang apa-apa pun ke orang, beli ayam ke orang, kamu letak harga terlalu rendah daripada harga minimum ni, dia takkan terima. Kadang-kadang kita tengok bila kita pergi kat kedai, macam ala ni kalau kita beli handset pun orang letak harga ni, titik pulangan modal ni. Yang dia tekan calculator tu, dia tengok lah yang tu. Maksudnya, kalau kata kita minta selagi mana dia dapat balik pulangan modal dia, dia tak kisah dia akan bagi kita harga tu. Tapi sekiranya benda tu kamu minta 3 kali, dia memang kata tak boleh abang, maaf lah bang. Kita boleh lah sikit ya. Tak boleh abang. Maksudnya kan memang dia tak boleh dah. Itu paling minima harga dia bagi. Kalau dia bagi rendah daripada tu, maksudnya dia rugi. Dia akan rugi. Okay? Itu titik pulangan. Macam nak cara nanti kita akan nampak. Saya tunjuk kamu cara pengiraan contoh. Okay. Alright, so kita tengok pada contoh. Ini contoh contoh soalan. Soalan dia macam ni saya bagi. Dia bagi dalam bentuk jadual macam ni. Adalah dia buat cerita-cerita dia macam ni. Dia bagi terus dalam bentuk jadual. So kamu rujuk pada jadual ni saja. Okey. Dia bagi kat sini ada berat ayam, harga ayam. Okey, dia bagi anak ayam ini, dia tak bagi kos, dia bagi pecah macam ni. So kamu akan cari nanti kos dia. Okey, so dia akan minta macam ni soalan. Ini soalan yang dia minta kat kita. Hitungkan penyata untung rugi. Okey. Pendapatan, dia nak kos berubah, dia nak kos tetap, jumlah belanjaan, keuntungan, pulangan modal, titik pulangan modal. Dia bagi satu jadual, kamu cari kat sini. Okey, pendapatan. Mula-mula kita tengok pendapatan. Okey, kamu tengok kotak dia nah. Hak ni dia jadi ramai kat sini sikit sebab dia guna benda yang sama. So, kamu pandai-pandai tengok. Saya bezakan dia dengan warna kotak tu. Okey, pendapatan, kamu akan tengok. Okey, ni dia. Berat ayam yang dijual. Hak ni dia bagi siap kamu berat ayam dah. Sebab dia tak bagi kamu bilangan ayam berapa ratus ekor dan dia tak bagi berapa berat seekor. Dia bagi terus lamsam dalam bentuk berat yang banyak terus.
lagi senang lah maksudnya. Okey, so dia bagi 19,000 dan harga sekilo dia bagi RM RM5.5. Okey, so kita darab lah pendapatan tadi kan. Hasil, ini hasil Hasil ini adalah harga ayam sekilo. Seunit tadi ni. So dia darab, maka dapatlah dia punya jawapan 107.250 RM RM107.250. Macam nak sebut macam tu lah kan. 107.250 ringgit. Macam pelik. Saya tak bisa main dengan jumlah yang besar ni. Saya rasa pelik. Okey, kemudian kita tengok pula yang kedua dia minta. Faham pendapatan senang je kan? Okey, yang kedua adalah kos berubah. Okey, kos berubah, apa dia formula dia? Bukan formula, kamu kena cari kos berubah dengan kos tetap. Mana dia geng kos berubah? Okey, saya bagi siap-siap kat sini Okey, anak ayam berubah. Sebab harga dia tak sama tiap-tiap bulan Dia mungkin jadi naik, mungkin jadi turun. Kemudian makanan permulaan tak sama harga, akan menjadi kos berubah. Makanan pembesaran, kos berubah. Vaksin, kos berubah. Bil elektrik berubah. Bil air berubah. Upah pekerja saya sebut tadi ni. Dia masuk bawah kos berubah. Okey. So, ini buat apa? Tambah semua ni. Tambah saja. Sebab dia kata jumlah. Kan? So, tambah semua dapatlah dia punya jumlah dia berapa? Jumlah dia apa? Jumlah dia 58,000. Ini adalah kos berubah sahaja baru kos berubah. So sekarang kita tengok pula okey, kos tetap. Kos tetap dia ada RM90 cukai tanah dengan RM550 susut nilai alatan. Dia ambil susut nilai Okey, tambah juga dua ni dia dapatlah RM640. Selalu kos tetap lebih rendah daripada kos berubah Kos tetap ni selalu tak berapa banyak. Nilai dia lah kalau kamu nak tahu lah antara salah satu tips dia lah selalunya. Okey, tak tahulah, tengok pada soalan jugalah. Okey, seterusnya kita tengok dia minta jumlah perbelanjaan. Okey, jumlah perbelanjaan formula dia apa? Belanja. Tambah je kos berubah dengan kos tetap. Soalan ni dia tak minta dekat kamu 10% kos luar jangka tu. So tak payah kira. Kalau soalan ni minta kamu kena kira. Okey, nanti kita akan pergi tengok dengan pelbagai soalan. Saya akan bagi kamu banyak soalan supaya kamu cekap benda ni Alright, so jumlah perbelanjaan tadi kita akan ambil. Okey, kos berubah kita campur dengan kos tetap. So kita dapatlah kos perbelanjaan dia 59,540. Campur dua-dua ni je. Okey, faham Clear kan? Senang je ini kan? Keuntungan. Alah, keuntungan lagi lah senang. Okey, keuntungan kita ambil balik kepada pendapatan tadi. Tolak dengan perbelanjaan. So, kita dapatlah dia punya berapa? RM47,710. Ini adalah dia punya keuntungan. Okey, seterusnya kita tengok pada pulangan modal. Pulangan modal ataupun pulangan setiap ringgit yang dilaburkan. Okey. Apa formula dia? Formula dia pendapatan kita bahagi dengan perbelanjaan. Pendapatan bahagi dengan perbelanjaan. So, kamu akan dapat 1.80. Kamu melabur RM1, kamu dapat balik 1.80 sen. Untung ke tak? Benda ni akan untung. Memang untung lah ni. 47,000 ni kita dapat ni. Untung lah. Bukan negatif. Betul tak? Okey, untung tu memang untung. Cuma kita nak tengok nilai dia tu besar ke kecil. Okey, baik. Settle lah. Seterusnya, kita tengok balik kepada titik pulangan modal. Okey, apa titik pulangan modal? Harga minimum 1 ekor ayam tu berapa? Okey, harga minimum ni kita ambil kepada jumlah perbelanjaan. Kita bagi dengan ni, kuantiti hasil tadi. Kita bagi dengan kuantiti hasil tadi. So, kita dapatlah RM 3.05 per kg. Maksudnya, ayam kita tadi, kita boleh jual minimum harga dia sekilo RM3.50. Maksudnya kita nak jual pada peraih tadi ni, pemborong, ejen apa semua tu, harga paling minimum adalah RM3. 3.05 sen. Kalau kamu jual RM4 kau untung lah.
Nampak tak? Sekejap ni harga ayam sekilogram kamu jual RM5.05 berkenjah lah untung. Faham tak? Kalau kamu jual harga dia sekilo RM2 kamu rugi. Nampak tak benda tu? Itu maksud titik pulangan modal. Okey, saya harap kamu dapat bezakan antara titik pulangan modal dengan pulangan modal. Nah, ini sahaja. Senang kan? Betul tak? Senang saja. Okey, jadi tolong tengok dalam lampiran 2 dalam kamu punya tu. Nanti kamu tolong selesaikan yang tu. Yang tu dia cuma isikan. Saya bagi soalan. Kamu isikan dalam tu. Buat dalam bentuk record belanjawan tu. Format dia ikut dia punya flow. Soalan nanti saya akan bagi kemudian. Okey, so saya nak kamu faham dulu yang ni. Tengoklah berulang kali video ni supaya kamu faham. Tak mau nak tengok hak depan, kamu nak tengok hak belakang saja, tarik, drag, main kat belakang saja bahagian pengiraan. Okey. Alright, kita jumpa lagi next class. Terima kasih. Assalamualaikum.